Peristiwa Balai Polis Bukit Kepong adalah kesan kekejaman penganas komunis semasa keadaan darurat selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh segerombolan 180 orang penganas komunis bermula sekitar jam 5 pagi pada 23 Februari 1950. Dalam kejadian tersebut, para anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. Dua orang isteri anggota polis Marine turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama anggota-anggota lain sehingga kehabisan peluru. Dalam mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong, 17 orang anggota telah terkorban. Peristiwa Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Tanah Melayu tercapai. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong di Bukit Kepong. Balai polis yang diperbuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor. Kejadian ini bermula sebelum waktu subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke balai polis. Ia berakhir dengan tragik apabila pihak komunis membunuh hampir kesemua pegawai polis yang bertugas di situ. Pihak komunis berhasrat menjadikan contoh dari serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Dengan memulakan pengepungan, pihak komunis percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis dan mengawal balai polis tersebut dalam tempoh yang singkat. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyebelahi mereka, kelebihan senjata dan jumlah keanggotaan, dan lokasi balai polis yang terpencil. Balai Polis Bukit Kepong terletak di tebing Sungai Muar, sebuah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Menjelang awal 1950, ia merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, balai polis itu diketuai oleh Ketua Polis Balai, Sarjan Raden Sheikh, yang pernah berkhidmat di Palestin. Ketika serangan ke atas balai tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Kemungkinannya perkara yang diketahui oleh penyerang komunis. Selain itu, terdapat juga pelatun campuran 15 anggota polis tugas am dan konstabel polis Marine pimpinan Sarjan Jamil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut diperkukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain yang menjadikan 22 orang anggota kesemuanya. Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis Marine ditempatkan di situ. Malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Menurut saksi, terdapat sekitar 200 orang penganas komunis daripada Kompeni Bebas keempat yang menyerang dan dipercayai diketuai oleh Muhammad Indra, komunis Melayu yang diperdaya oleh pihak komunis Cina, di mana pada awal rancangannya, Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu sebagai amaran sahaja. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi tragedi buruk. Ia juga disertai oleh Komisioner Gok Peng Tun. Pihak komunis mengepung balai polis dengan separuh di bahagian hadapan, baginya mengelilingi balai polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4.15 pagi apabila Konstabel Jafar bin Asad mencabar dan menembak mati seorang penganas komunis yang sedang memotong kawat duri balai tersebut. Pihak komunis kemudiannya menyerang dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka berharap serangan ini mengejutkan pihak polis, tetapi kini berhadapan dengan tentangan hebat dari anggota-anggota polis tersebut, terutamanya daripada 2 kedudukan brain gun yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Sesungguh pun lebih sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Jamil Muhammad Shah enggan menyerah walaupun berkali-kali disuruh oleh komunis agar mereka menyerah. Satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan dan 2 orang isteri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapati suami mereka terkorban semasa pertempuran. Sekitar jam 5 pagi, pasukan polis bantuan berserta sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjatakan rifle dan senapang patak digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan Pengulu Halid bin Mustafa untuk membantu. Bagaimanapun, mereka diserang hendak oleh pihak komunis yang ditugaskan untuk menghalang sebarang bantuan dari luar.
Sekitar jam 7 pagi, pihak Komunis menawan seorang isteri polis iaitu Mariam Ibrahim, isteri kepada Konstabel Muhammad Jaafar. Dikabarkan Ketua Kumpulan Komunis Mat Indra memaksa Mariam merayu agar pihak polis menyerah, tetapi tidak diindahkan oleh Jamil sendiri. Pada masa ini, Fatimah Yaba dan anaknya Hassan turut ditawan dan dipaksa menyuruh pihak polis agar menyerah. Namun mereka yang bertahan enggan berbuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Mariam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Suami Fatimah, Konstabel Abu Bakar Daud yang bertugas sebagai pemandu bot di Sungai Muar, turut berjuang menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di bahagian dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis telah membakar bilik kelamin dan balai polis secara keseluruhannya. 2 wanita dan anak-anak mereka juga turut terbakar hangus dalam bilik kelamin tersebut. Pada ketika itu, hanya 3 orang anggota polis dan seorang pengawal kampung sahaja yang masih hidup. Mereka melarikan keluar dari balai polis yang terbakar dan merempuk kedudukan komunis serta membunuh sekurang-kurangnya 3 anggota kumpulan penganas yang cuba menghalang mereka. Sementara itu, pihak komunis turut menembak mereka yang cuba lari dari balai polis yang sedang terbakar tersebut. Dan pada ketika ini, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Lengah untuk memaklumkan bahawa pihak berkuasa mengenai serangan ini. Hanya selepas 5 jam bertempur, barulah pihak komunis berjaya menawan dan membakar balai polis Bukit Kempung. Mereka kemudiannya berundar ke dalam hutan dan meninggalkan kesan kemusnahan serta kematian dahsyat. Pihak komunis turut melontar mereka yang tercedera dan mayat-mayat anggota polis yang terkorban ke dalam api. Seramai 14 anggota polis termasuk Sarjan Jamil, 4 pengawal kampung, 3 polis bantuan, isteri Abu Bakar Daud dan 3 anak mereka terbunuh dalam kejadian tersebut. Jumlah kematian adalah seramai 25 orang. Mereka yang terselamat dalam pertempuran tersebut adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Sekian saja peristiwa Bukit Kepung.